Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan apa khabar semua? Okay, saya Siza. Saya akan share berkaitan dengan chapter 4, Integration of Construction Project Management and Sustainability. Okay, dan saya telah bahagikan kepada dua part. Minggu ni kita akan belajar part 1 dan minggu depan kita akan sambung part 2. Okay. Dan di akhir slide ini saya harapkan pelajar cuba jawab soalan yang saya beri melalui Moodle. Okay. Dan terdapat 5 subtopik yang ada dalam bab 4 ni. Jadi saya akan discuss untuk hari ini sehingga organizational structure sahaja, dan selebihnya akan kita sambung pada minggu depan lah. Okay, sebenarnya you all dah belajar sebelum ni chapter 1 hingga 3, dan you dah belajar macam mana approach sustainable dalam construction industry, dan hopefully you ada idea lah apakah konsep yang dimaksudkan dengan sustainability, apa itu principle, approach dia, bagaimana dia punya sustainable development and sustainable construction tu sendiri. Jadi kalau anda masih ingat, kita dah pun belajar dia punya konsep, iaitu ekonomi, sosial dan juga environment kan. Jadi itu adalah perkara basic bagi sesuatu approach dalam sustainability development lah. Okay, how we can integrate both of these, who are responsible and who are significantly involved in this integration. Okay, sebelum ni dalam industri construction in Malaysia, konvensionalnya adalah construction project management lah, without sustainability. Dan selepas itu kita nak add on the element of sustainability dalam construction industry. Jadi macam mana kita nak integrate conventional method ni, dan kita nak tambah lagi dengan aspek-aspek sustainability. Jadi dia agak mencabar lah, dan perlu kita lihat lah secara keseluruhannya, apa kesan dia, apa kebaikannya, dan bagaimana untuk lakukan lah. Okay, ini adalah standard project life cycle model, di mana projek bermula dan projek juga berakhir. Jadi di tengah dia ni adalah dia punya fasa-fasa yang penting jugalah untuk melengkapkan sesuatu pembinaan. Okay, contohnya project organize, definition and planning, juga project execution iaitu pembinaan. Jadi dia juga ada fasa design dan sebagainya. Secara umumnya ini adalah fasa dalam project life cycle model. Okey, jadi untuk permulaan ni kita nak buat revision sikit lah fasa-fasa dalam construction project seperti bab sebelum ni. Jadi kalau masih anda ingat, okey, ini adalah construction project life cycle, betul? CPLC kan? Jadi dalam CPLC ni dia ada ataupun tiga jawatan tiga jawatan yang telah kita assignkan untuk dalam fasa keseluruhan ni adalah construction project manager di bawah fasa CPLC itu sendirilah. Jadi construction project manager ni dia akan handle, bertanggungjawab daripada start nombor 1 ni sampailah nombor 12 kan. Jadi idea sampailah inspection sehinggalah siaplah projek tu. Jadi kalau kita kata dalam fasa construction phase, jadi position jawatan yang sesuai adalah construction manager, iaitu daripada nombor 7 sehingga nombor 12 lah. Okey, daripada kontraktor tu masuk bidding proses, di award sehinggalah dia siapkan projek tersebut lah. Okey, untuk seterusnya fasa pembinaan ataupun site phase, position yang bertanggungjawab adalah site manager, iaitu dari fasa pembinaan, iaitu nombor 11 sehinggalah dia siap ataupun inspection. Okay, construction manager responsible for all activity in the construction phase. Betul lah yang macam kita bincang tadi.
Dan keseluruhan adalah construction project license adalah project manager. Okay, dan juga site manager tadi kan. Okay, so daripada situ kita dah kena pasti 3 jawatan tu, dan sebenarnya ada 3 different scope dalam setiap fasa tu. Sebab itulah kita kena tahu kan, ataupun kita kena proper system lah untuk organize mereka supaya lebih sistematik dalam kerja yang dilakukan. Jadi engineering project organization adalah yang pertama. Okey, ini adalah approach yang sesuai ataupun yang kelaziman yang digunakan sehingga sekarang, kerana jenis ini, because management in construction project consists of more than 2%. Maksudnya dia lebih daripada 2 orang dan dia selalunya sangat berkesan. Sebab apa? Kita lihat kat sini, dia adalah satu organisasi. Bila lebih daripada 2 orang tu, dia lebih berkualiti lah satu-satu syarikat tu, ataupun dalam satu projek tu dia akan lebih berkesan. Lepas tu dia ada human relation, dia akan lebih react lah ataupun lebih bertanggungjawab kan kat situ kan. So dia ada sistem lah sesuatu untuk develop ataupun nak run sesuatu projek tu supaya berjaya. Dia ada biokurasi, ada scientific dan seterusnya lah, kompetensi. Ini antara management approach. Mungkin ada lagi lah yang lain yang sesuai, ataupun yang kalau you Google you akan dapat mungkin lebih daripada ni kan. Okay, so kita lihat lagi lebih mendalam apa itu organizational approach. Okay, definitionnya adalah satu grup kumpulan yang bekerja lebih daripada 2 orang dan mempunyai bakat atau talent working together untuk mencapai satu-satu goal ataupun matlamat kan. So jadi dia ada unit-unit tersendiri, di mana contohnya unit dalam yang ni carta organisasi kan, kalau kita lihat ni. Jadi contoh dia seperti ada seorang controller kat sini, assistant controller, dan dia ada department lah. Kalau contoh lain di government mungkin pengarahnya, lepas tu pembantu ataupun penolong pengarah, lepas tu account punya department, building department, contract department and so on lah. Kalau di site ataupun di project construction punya industri, mungkin ni project manager, mungkin ni site engineer, dan di bawahnya adalah tim dia lah. Jadi dia perlukan bila kita buat carta organisasi ni, jadi ini adalah organisation punya jenis So dia memang dia sangat fit dengan industri ataupun dari dulu sehingga sekarang. Inilah cara ataupun metod yang digunakan untuk untuk supaya projek tu dapat siapkan dengan cara yang terbaik kan. Okey, jadi organisation management ni apa itu? Sebenarnya dia adalah management function lah, fungsi untuk menguruskan, iaitu terlibat secara planning, organizing, leading and controlling. Jadi dia ni untuk achieve matlamat untuk company tu kan. Ni saya tak boleh nak klik ni, tak link. Jadi nanti kemungkinan nanti kalau saya akan letak videonya kemudian. Okay, impact of effective organisation. Kalau kita lihat ni, apa kalau ciri-ciri organisasi yang berkesan ni? Okay, dia akan lebih mudah untuk buat satu-satu keputusan, dan kita nak buat satu-satu pekerjaan tu mudah kan. Jadi daripada from start sehinggalah siap projek tu, jadi kita nak implement
every phase tu kita akan improper kan, jadi nampak proper. Jadi easy to make plan. Maksudnya next project apa, kita dah organize. A run project di JP, dan seterusnya. Project manager yang kedua ni dia run untuk di Melaka contohnya kan. So dia senang untuk uruskan dia punya pekerja dia lah. Easy to make a plan untuk next job. Okay. Minimize and misspend and corruption. Jadi kita nak kurangkan daripada corruption kan. Dan easy to make decision. Contohnya kita bila dah efektif organisasi ni, communication skill lah. Jadi senang untuk sesuatu kalau ada masalah untuk settlekan masalah tersebut. Okay. So ini adalah management function. Ada 8, ada 9 ada 9. So kita akan screen satu-satu lah. Yang pertama adalah planning. Planning ni adalah action to guide a project completion. Jadi dia adalah decision making process lah untuk future action. Especially dalam scheduling work program kan, kita nak susun aktiviti daripada awal sehingga handover, kita sangat perlukan planning lah. Kita sediakan work program, jadi mudah untuk kita tahu asal daripada awal apakah aktiviti yang terlibat sehingga siap. Okey, yang kedua adalah organizing. Kita nak uruskan resource yang dengan lebih sistematik. Jadi kita nak to get the job done below time, cost and quality lah. Jadi kita nak uruskan sumber-sumber yang kita ada tu 4M kan. Apa yang kita dah belajar dulu 4M. Cuba ingat semula, material, manpower, money kan, machineries. So daripada situ kita nak buat projek tu sehingga siap based on time, cost and quality yang baik lah, yang perfect kan. Okay, nombor 3 adalah controlling, di mana kita nak establish of a system to measure, report and forecast deviation in the project scope, budget and schedule. Okay, jadi kita nak control, nak verify, nak compare plan versus actual is being done in accordance with the plan. So contohnya kita buat S-curve, so kita tahu kat situ projek kita delay ataupun tidak lah. Okay, so ni adalah detail. Jadi saya highlightkan beberapa yang penting lah, yang mungkin awak boleh ingat. Planning tu what should be accomplished, nak siapkan bila, siapa, bagaimana kan, cost dia. Jadi proses tu adalah melibatkan decision making process. Okay, dan dia juga proses decision making decision on future cost of action. Dan of course lah dia planning tu on vision, mission, values, objective, strategi of company itu sendirilah. Selari dengan matlamat ataupun goal company itu. Jadi dia adalah planning ataupun guideline ataupun implementation macam mana untuk siapkan projek tu daripada awal sehingga akhir lah dengan secara berkesan. Organizing ni adalah kita nak organize ataupun nak implement the planning tu supaya kita get the job done untuk siapkan projek tu lah. Jadi dia ada formal relationship among people and resources in order to reach specific goal kan. So dia adalah organization chart. Jadi bila ada flow chart tu, jawatan-jawatan yang dah disusun tu, jadi dia dapat susun kerja iaitu among dia punya staff. At the same time resources dia pun juga dia akan dapat allocatekan lah dengan lebih mudah. Jadi role and responsibility organizing ni pun dia defining ataupun dia kena pastilah tanggungjawab dan juga peranan setiap department dengan lebih mudah kan. So jadi jawatan setiap yang pegang ataupun yang kita dapat berurusan dengan person yang betul-betul
pakar ataupun yang sesuai lah pada department tu kan. Authority for department and job position, contohnya department kalau di JKR ada unit bangunan, unit jalan, so unit contract, so dia based on department dia punya specialist kan. Okay, controlling is verifying the actual execution against the plan to ensure that it's being done according with the plan. So kita nak tahu, nak control projek tu adakah follow kita punya plan lah, plan asal, iaitu actual yang sebenar dengan yang kita rancang kan. Jadi kita boleh buat menggunakan Microsoft Project kan, untuk kita kena pasti yang kita plan tu dan juga versus actual punya graph kan. Kita tahulah sama ada dia delay ataupun on progress. Jadi kat situ kita tahulah efektif ke tak efektif berdasarkan plan yang diberi. Okey, nombor 4 adalah leading. Involve the social and informal sources of influence that used to inspire action taken by others. Leader needs to do more than just plan, organize staff, team. Okay, involve the social and informal sources of influence that used to inspire action taken by others. Jadi maksudnya leader tu, ketua tu needs to do more than just a plan. Okay, dia perlu organize dia punya staff, team, okay, to achieve goal. So ini sebenarnya lebih kepada boss dia lah, creativity untuk motivate, communicate, guide, encourage dia punya staff supaya dia dapat bagi inspire kepada staff-staff dia tu secara lebih berkesan lah untuk kerja dengan lebih baik, bermotivasi. Okay, nombor 5 adalah coordinating the synchronization and integration of activities, responsibilities and command and control structures to ensure that the resources of organisation are used more efficiently in pursuit of the specific objective. Jadi coordinate various of job and staff. Jadi perlu coordinate ni caranya adalah melalui meeting kan. Kalau di site ada site meeting, kalau di office pun perlu buat meeting untuk kita coordinate semua kerja tu, matchkan dengan yang kita plan dengan versus actual sekarang kan. Okay, staffing selection of individual who have the expertise to produce the work. Yang ini ia berkaitan dengan staff yang bagus atau agak sukar untuk sebuah company itu untuk hire staff yang bagus. Jadi sebenarnya right people for the right job. Contoh sebab tak ada latihan training staff. Jadi sebab tu kalau sebolehnya kita perlu asingkan ataupun mungkin kita perlu buat latihan lah untuk staff yang baru supaya kita dapat develop skill dulu. Jadi dalam masa yang sama tu dipantau dalam masa tempoh percubaan kan, macam tu. Jadi selepas tu barulah dia ditetapkan lah macam kerajaan punya approach kan. So jadi dia nak agak sukar sebenarnya sebuah company tu nak hire staff yang bagus tu secara dengan mudah lah. Dia perlu bimbing staff yang dia ada tu supaya boleh pakar ataupun boleh bekerja mengikut keadaan. Contohnya macam Gamuda IBS yang saya cerita dulu, dia ada akademi tersendiri, dia train staff baru dia dan dia develop skill kat situ. Dia bagi peluang, tapi hopefully semua company yang lain pun samalah. Itu company besar, for sure dia boleh buat kan. Kalau company kecil agak sukarlah untuk sebab dia melibatkan kos, mungkin kat situ perlu dilihat atau dikaji semula lah.
Okey, ini adalah detail leading. Okey, leading tu adalah ketua kan, ketua untuk urus staff dia to achieve a goal. So, apa yang dia perlu buat? Dia perlu motivate, communicate, guide, encourage dan approach staff dia tu supaya lebih lebih bagus dari semasa ke semasa kan. Coordinate tadi adalah untuk coordinate various job yang juga responsibility of staff tu kan. So dia nak coordinate staff-staff dia dengan kerja-kerja ataupun projek yang dia dapat tu mungkin lebih daripada satu kan. Jadi dia perlu urus staff A di JB contoh tadi, staff B di Melaka and so on. So dia perlu coordinate kan. So kat sini dia ada dua jenis coordination, satu vertical reporting, main supervisors and to your staff. Horizontal reporting ni di kalangan rakan-rakan dia ataupun management team tu sendirilah. Okay. Okay, how then can effective coordination be accomplished? Coordination need professional, competent leadership, democratic style that lead to trust, open communication. So coordination ni dia more on komunikasi lah, two-way communication channel, okay. Perlu sharing segala masalah kan, kena discuss. So caranya adalah meeting teknik lah, itu adalah the most effective format yang berlaku sehingga sekarang kan. So kita memang perlukan meeting teknik sama ada face to face ataupun non face to face. Okay. Jadi dia kedua-duanya perlu berjalan serentak in case macam sekarang ni virus yang melanda di seluruh negara ni, mungkin meeting teknik ni adalah melalui online kan. Jadi Zoom method ataupun kaedah-kaedah yang sesuai lah. Okay, staffing ni adalah bagaimana nak menyusun ataupun staff-staffnya dalam untuk siapkan dia punya goal kan. Jadi dia nak adjust ataupun human resource planning, berapa ramai staff dia, background, expertise and so on. Okay, training, development, mentoring and counselling. Jadi sangat penting kepada staff tu lah. Okay, forecasting ni adalah kita nak act atau predict activity on next project. Untuk next project, predict next activity, follow sequencing, predict resource yang nak digunakan and so on. So directing adalah guide of the work required to complete a project. So dia agak mudah sebenarnya ni. Dia ni cara ataupun paling berkesan lah, iaitu the most important function of management to comply company need. Sebenarnya kita mengarah kan, teknik mengarah. Okay, beri arahan. Motivating adalah kita punya satu cara juga, approach supaya give motivation untuk staff untuk work willingly, not exhausted kan. So dia perlu macam mana dia nak approach staff tu supaya in the way people dia akan rasa dia dihargai lah. Okay, ini adalah detail directing. Macam saya cakap tadi, the most important function. Staff mungkin akan rasa work willingly lah, dia akan rasa bekerja dengan ikhlas kan, dan mungkin dia rasa tidak keletihan lah atau basically to give their best, coordinate various people and their activities. So ni adalah directing, not just individu sebenarnya. Saya like warna merah ni because sebenarnya dia adalah team building effort kan dalam group. So who is fully responsible to ensure the organisation management function well? Sebenarnya jawapannya adalah project manager lah.
project manager ataupun yang overall tadi tu CPSC kan, dia yang akan tahu daripada awal projek sehingga siap, fasa-fasa dia dan juga staff-staff di bawahan dia. So saya nak you all cuba terangkan secara ringkas how they should play their role. Okay, so that's all for today. Terima kasih. Thank you very much.